Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita diberi umur lagi, alhamdulillah, masuk bulan Zulqaidah. Tinggal beberapa hari lagi kita nak masuk pada hari raya Aidil Adha, ya. Pada bulan Zulqaidah ini kita dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyakkan amal soleh. Lebih-lebih lagi pada 1 sehingga 10 Zulhijjah, silap, bukan Zulqaidah, Zulhijjah, sorry. Ya. Jadi 1 sehingga 10 Zulhijjah ni Rasulullah suruh kita tingkatkan amalan. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafhumnya tidak ada hari yang lebih baik, iaitu pada 10 Zulhijjah ini, 1 hingga 10 Zulhijjah, pada amalan-amalan. Jadi pada hari tersebut semua amalan ini terbaik belaka. Maka sahabat pun tanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah pun ke tak boleh menandingi amalan 1 hingga 10 Zulhijjah? Sebab pahala paling besar adalah amalan berjihad fi sabilillah. Maka kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, bahkan berjihad fi sabilillah pun tak dapat menandingi amalan 1 hingga 10 Zulhijjah ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi melainkan, kata Rasulullah, sekiranya seseorang ni keluar daripada rumahnya dengan dirinya dan hartanya, kemudian dah tak pulang-pulang lagi ke rumah, maksudnya dia pergi berjihad dan mati syahid. Jadi amalan mati syahid ini dapat menandingi amalan pada 1 hingga 10 Zulhijjah ini. Jadi maksudnya apa? Pada 1 hingga 10 Zulhijjah ini besar pahala kita beramal soleh. Sehingga kan ada ulama membincangkan mana yang lebih besar pahala, 1 hingga 10 Zulhijjah ke ataupun amalan pada bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan amalan besar juga pahalanya. Maka ada sebagian ulama mengatakan Ramadan lagi besar pahalanya. Ada ulama mengatakan 1 hingga 10 Zulhijjah lagi besar pahala berdasarkan hadis ini. Jadi ada dua pandangan. Maka kesimpulannya apa? Ramadan memang besar pahala, tetapi besarnya pahala Ramadan adanya malam Al-Qadar, dan adanya amalan fardu, iaitu puasa Ramadan, puasa wajib. Sedangkan amalan Zulhijjah besar juga pahala, dia tak ada amalan fardu seperti mana puasa Ramadan. Dia semua amalan sunat, tapi besarnya pahala Zulhijjah ni adanya amalan korban. Jadi kedua-dua hari tersebut diiringi dengan raya belaka. Puasa Ramadan, berpuasa sebulan, diiringi dengan raya Aidilfitri. Zulhijjah beramal 10 hari diiringi dengan raya Aidil Adha. Ya. Jadi pada 1 hingga 10 Zulhijjah ni kita dituntut supaya untuk memperbanyakkan amalan. Ya, amalan apa yang paling utama?
Ya, dia tak sama macam Ramadan, utamanya puasa. Tapi amalan pada bulan Zulhijjah, semua amalan boleh. Bersedekah boleh, solat malam boleh, solat berjamaah boleh, ya, membaca Al-Quran, berzikir, berbuat baik kepada orang, tegur orang, merapatkan silaturahim, dan antaranya adalah berpuasa. Berpuasa. Kata isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia suka berpuasa pada 1 sehingga 9 Zulhijjah, kemudian berpuasa hari Ashura 10 Muharram, kemudian berpuasa 3 hari sebulan, ya, kemudian berpuasa 2 hari Isnin dan Khamis seminggu. Kata isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis tersebut, Nabi suka berpuasa 1 sehingga 9, tapi tidaklah, ulama mengatakan tidaklah direct 1 sehingga 9, seperti mana kebanyakan adalah beberapa orang Melayu buat 1 sehingga 9 untuk dirinya terus. Ya, tapi Nabi tak buat direct 1 sehingga 9, tapi Nabi rajin 1 sehingga 9 Zulhijjah. Jadi di sana dia dikira sunnah juga. Sunnah apa? Sunnah qauli, sebab Rasulullah SAW pernah menyuruh sahabat berpuasa dan mengakui sahabat berpuasa 1 sehingga 9 Zulhijjah tersebut. Ya. Sunnah ni tuan-tuan ada sunnah fi'li, ada sunnah qauli. Sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan, sunnah qauli, sunnah pengakuan ataupun kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, ada sahabat yang minta izin kepada Rasulullah untuk berpuasa setahun. Nabi kata, tak boleh, kamu tak mampu. Kalau kamu nak puasa setahun, kamu puasalah 3 hari sebulan. Kamu buat setiap bulan, pahalanya sama dengan pahala puasa setahun, sebab sehari digandakan jadi 10. Sahabat tu kata, aku lebih mampu lagi daripada tu. Kalau macam tu, engkau puasalah 2 kali seminggu, Isnin dan Khamis. Aku lebih mampu daripada itu, kata Rasulullah. Kalau macam tu, engkau puasalah selang sehari, puasa Nabi Daud. Ya, puasa Nabi Daud, selang sehari. Itulah puasa yang terbaik. Aku lebih mampu daripada itu, kata sahabat. Maka kata Rasulullah, tidak ada yang lebih baik daripada puasa Nabi Daud itu. Kemudian sahabat tersebut pun diam. Kalau dia jawab, kurang ajar. Kan? Sahabat tu pun diam. Maka sahabat tersebut dia terus amalkan puasa Nabi Daud seperti mana yang diminta pada Rasulullah. Sampailah tua. Bila dah tua, dia pun bagi tahulah, kalaulah aku ambil rukhsah, keringanan yang Rasulullah bagi dulu, puasa 3 hari sebulan, aku lebih suka perkara tersebut daripada diri aku dan harta. Ya, kata sahabat tersebut. Jadi Rasulullah kata puasa Nabi Daud terbaik, Nabi kata. Tapi ulama kata Nabi tak buat pun puasa Nabi Daud selang sehari. Nabi hanya buat puasa Isnin Khamis dan puasa 3 hari sebulan. Walaupun Nabi tak buat, ia tetap juga sunnah puasa selang sehari Nabi Daud tersebut. Sebab Nabi mengakui dan Nabi menyuruh sahabat tersebut. Jadi ada beberapa sunnah-sunnah yang Nabi buat, ada Nabi tak buat tapi Nabi suruh buat, itu pun dikira sunnah juga. Jadi kita berazamlah tuan-tuan, tinggal berapa hari lagi Zulhijjah, 1 hingga 10 Zulhijjah, kita tingkatkanlah amalan. Seperti mana kita rajin beramal pada bulan Ramadan, kita rajin khatam Quran bulan Ramadan, kita rajin bersedekah, begitulah bulan Zulhijjah. Janganlah kita pandang ringan. Kita pandanglah berat seperti mana yang disebut oleh Rasulullah SAW. Tingkatkan amalan. Kalau sedekah, kau boleh sedekah hari-hari. Kalau baca Quran hari-hari. Mudah-mudahan dengan amalan tersebut Allah rahmat kita dan masukkan kita ke dalam syurga. Jadi sambung buku adab-adab dalam Islam ni, masih lagi membicarakan dalam bab adab al-janaiz, adab jenazah. Ya, adab jenazah. Penulis membahagikan kepada 3 pembahagian. Adab sebelum kematian, adab sedang kematian, dan adab selepas kematian. Adab sebelum kematian dikongsikan antaranya haram membunuh diri, berdosa besar, masuk neraka.
Macam mana kita mati, begitulah diseksa di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Adam sebelum kematian kita kena banyak ingat mati. Antaranya lagi, Adam sebelum kematian kena ingatkan si sakit ataupun si nak mati ni supaya tinggalkan wasiat. Jangan rasa benda tersebut benda salah. Bahkan itu adalah tuntutan dalam Islam. Ya, ayah sakit-sakit ni, ayah dah tulis wasiat dulu. Kenapa kau tanya macam tu? Manalah tahu tak lama lepas ni kan kau ingat aku, kau nak sangat aku mati ke? Tidak. Sebenarnya pertanyaan tersebut sebenarnya ditutup, disuruh di dalam Islam. Dan orang yang sakit, bila dah orang cakap macam tu, sepatutnya dia kena ingat terus, mana tahu aku nak mati sungguh. Dan ingat nak mati setiap kali sakit, ingat nak mati setiap kali mati sakit, ingat nak mati itu sebenarnya itu amalan para sahabat, amalan orang-orang soleh. Dia ingat mati. Yang jadi kesalahan, sakit tak ingat mati. Rasa kalau sakit dah sangat berat dah, tak boleh bangun. Sihat lagi ni, sihat lagi ni. Jadi dia tak terasa nak bertaubat, tak terasa nak tingkat amal soleh. Ya. Sedangkan sakit-sakit ni sebenarnya rahmat Allah. Allah nak ampun dosa, Allah bagi signal bertaubatlah. Yang kita bimbang, dah amal soleh kurang, tak beramal soleh, mati tak sempat sakit, mati mengejut, tak sempat bertaubat. Yang tu kita tak nak. Kata anak lah, takut tak sempat bertaubat. Sono bukanlah ketawa, mati. Ya. Baik. Sekarang ni akhir-akhir ni ramai orang mati mengejut. Bukanlah dia orang mati mengejut tu mati tak elok. Cuma ramai, memang benar ada hadis Nabi SAW, banyaknya kematian mengejut. Memang ada hadis Nabi SAW, tanda akhir zaman, banyaknya kematian mengejut. Antaranya apa kematian mengejut? Mati tengah bersukan, main badminton, main tenis, tengah jogging, kan seronok tu. Nasib baik dia tengah apa? Dia tengah beriadah. Bukan dia kira berdosa tu, dia kira amal soleh lah untuk menyihatkan tu badan, tapi mengejut juga tu. Kan mengejut. Ramai orang mati sedemikian sekarang. Mati bawa kereta, biasanya bersangkut paut dengan darah tinggi dan juga jantung. Ya, macam-macam. Jadi orang yang sakit ni sebenarnya rahmat. Sempat lagi dipikir mati, sempat dia bertaubat, sempat dia minta maaf dengan orang, sempat lagi dia tulis wasiat kalau wasiat dia tidak ditulis. Kemudian kita ajar mengucap talqin la ilaha illallah seperti mana yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya ajar mengucap penuh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan. Kita ajar talqin la ilaha illallah. Kemudian bila meninggal keluarga kena sabar. Jangan sesekali keluar perkataan yang tak sepatutnya di mulut. Sebab Nabi larang kita cakap benda buruk apabila berlaku kematian, sama ada buruk ke atas mayat ataupun buruk ke atas diri sendiri. Buruk ke atas mayat kita cakap tak elok lah, apalah amalan arwah ni sampai hitam macam ni mati, tak boleh kan. Memang ada setengah penyakit jantung ke apa, saya tengok ada, bila mati muka jadi hitam, memang ada. Bila mati tak tahulah darah naik ke darah tak naik, muka jadi hitam. Jadi kita tak boleh kata, dan tak boleh kata pada diri sendiri, habislah ayah dah mati dah, susahlah kita lepas ni. Tak boleh juga. Sebab kata Rasulullah SAW, Nabi larang kerana malaikat mengaminkan kata-kata keluarga pada masa tersebut. Dia mengaminkan. Kalau dia kata habislah, susahlah kita lepas ni, malaikat kata amin, habis susah. Tapi dia kata ayah dah meninggal, Allah Maha Penyayang, ada hikmah, insya-Allah Allah takkan sia-siakan kita. Amin. Malaikat kata dapat manfaat kita. Ya. Jadi macam itulah kita kena kata yang baik-baik. Kemudian yang seterusnya, sahabat Nabi ni tuan-tuan ramai, beribu-ribu, dan sahabat Nabi ni confirm syurga. Sebab itulah gelar-gelaran dia radhiyallahu anhum.
Allah telah redha kepada mereka. Jadi sahabat Nabi ni macam-macam jenis mati dia. Ada yang mati dahsyat, tapi dia tak dikira mati su'ul khatimah. Ada yang mati bila mati jasad dia dimakan oleh burung-burung. Ada yang mati tengah laut. Seminggu dah atas kapal tak tanam-tanam lagi. Maka orang kapal membuat keputusan tanam dalam laut. Ikat dengan benda berat, terus campak dalam laut. Mati dahsyat teruk macam mana pun, mereka tak dikira mati dalam keadaan yang tak baik. Dikira husnul khatimah juga. Ada sahabat Nabi Abu Salamah mati mata terbeliak macam tu lah dalam rumah. Keluarga dia tak tutup, tunggu Nabi datang. Nabi datang masa tu dia dah habis nafas lah. Nabi datang, Nabi tolong tutup mata dia. Terbeliak, bukan muka sikit-sikit, terbeliak terus. Nabi datang, tutup mata dia. Nabi kata bila meninggal tutup mata orang tersebut. Nabi kata jadi itu yang berlaku. Jadi kalaulah ada di antara kita yang mati dahsyat, jangan kata apa-apa. Sahabat ramai lagi mati dahsyat. Pakcik Nabi Ja'far mati hidung rompong, tak tahu hidung ke mana. Masa perang Uhud, dia ni dahsyat. Pang mati syahid. 70 orang mati syahid sahabat Nabi, ditanam di perkuburan Uhud tersebut. Hidung hilang. Memang dahsyat hidung hilang, memang guduh lah. Tapi guduh pada pandangan manusia, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dia mati syahid. Jadi jangan kata apa-apa. Kemudian yang seterusnya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man niha alaihi yu'adzab bima niha alaihi. Siapa yang diratapi, nescaya dia akan diazab dengan ratapan yang ditujukan kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang ni dahsyat juga dengar ni. Dilarang meratap. Kenapa pula dia diazab ustaz? Yang meratap keluarganya. Yang diratap keluarganya. Kenapa si mati pula yang kena azab bila keluarganya meratap? Ratap ni apa? Ratap ni dia cakap dia tak elok-elok keluarga dia dan dia mencederakan badan dia lah. Kalau perempuan habis hilang tudung dia kan. Alhamdulillah orang Melayu tak pernah tengok lagi macam Jadi kata Rasulullah, siapa yang meratap, dia akan diazab di atas ratapan yang ditujukan kepadanya. Hadis ni macam tak adil sikit. Jadi sebenarnya dia ada kesinambungannya. Arwah ni akan diazab bila keluarganya meratap, sekiranya keluarganya tidak diberikan pendidikan agama yang sebenar oleh si ayah si mati tersebut. Bapa ni dia diwajibkan memberi pendidikan agama yang sebenar, yang baik. Bila keluarga dia faham agama, jaga solat tak tinggal, macam-macam lah, baca Al-Quran pandai semua, tak ada masalah, confirm dia tak akan meratap. Sebab dia pandai memberi pendidikan agama yang sebenar. Tetapi kalau dia tak bagi pendidikan agama, solat pun tak pernah mendedahkan aurat, bila berlaku kematian meratap lah. Meratap memang salah ayah dia sendiri. Jadi kerana kesilapan tak pandai ajar keluarga, itulah dia azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tapi kalau dia meratap, bagi dah pendidikan agama, bagi pendidikan agama dah bertaubat dah ayah dia, boleh jadi masa muda dulu dia tak pandai bagi pendidikan agama, mak bapak dia pun jadi tak solat. Tapi bila-bila dah besar ni, dah berumur, baru sedar, baru insaf, dah bertaubat, baru ajar keluarga setahun, suruh solat, suruh tutup aurat, meninggal. Dia dah bertaubat dah. Ternyata ada beberapa orang lagi yang meratap, yang lain dah sedar dah, yang baik. Maka Allah maafkan. Kerana apa? Kerana dia dah bertaubat, kerana dia dah berubah menjadi yang baik. Kemudian seterusnya, bila berlaku kematian, kata penulis di sini, Nabi melarang melakukan an-na'yu. An-na'yu. Apa itu an-na'yu? An-na'yu itu menyiarkan kematian, mengumumkan
di masjid-masjid, di surat khabar, pengeras suara di dalam buku ni dan sebagainya. Mengumumkan bukan tujuan untuk bukan tujuan untuk tujuan untuk maklum sangat, tapi macam nak bangga keluarga dia. Nabi larang anak you. Ya. Tapi kalau orang besar macam raja, itu biasalah. Raja, sebab mereka ni kita kena doa, tapi ni orang biasa, orang awam. Dikata kat sini pembesar suara, datang keluarga dia, sini saya nak maklumkan ayah saya dah mati, wahai orang kampung sekalian. Itu Nabi larang. Dia kena tenang-tenang, relax. Mulut ke mulut macam tu je, ya. Kalau dulu dia ada pukul geduk, bunyi dia lain sikit, duduk tunggu, adalah gaya dia. Bila dengar macam tu, ada kematian. Kita tanya siapa mati. Ini di kampung saya dululah, ada pukulan geduk lain sikit. Jadi yang sebenarnya macam mana? Bila berlaku kematian, kita boleh bagi tahu orang, si fulan dah mati dah. Sama-samalah kita doakan dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau orang perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya. Adapun yang berlaku zaman sekarang, yang ramai yang berlaku Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah. Ya, dikata macam tu. Jadi betul tak perbuatan tersebut? Saya pun sebenarnya tak nak sebut, tapi benda ni dah masuk dalam bab kematian ni. Betul tak amalan tersebut? Amalan tersebut tidak tepat seperti mana yang berlaku pada zaman Rasulullah salafus soleh, zaman-zaman terdahulu. Tidak tepat, bukan tak betul, tidak tepat. Kerana bila berlaku kematian pada zaman Rasulullah dan para sahabat pada zaman dahulu, bila tersebar sahaja, mereka hanya mengucapkan tarjih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan doa, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu, rahmatilah dia, wa'afihi, afiatkanlah dia, wa'fu anhu. Ya, mendoakan kepada si arwah. Jadi Al-Fatihah tu siapa mula? Wallahu alam, siapa start. Sampai dalam surat khabar pun ada tulis Al-Fatihah, ya. Sehingga kan ada orang-orang dia tak tahu doa yang sebenar. Kalau tuan-tuan tengok maksud Fatihah pun, Fatihah tersebut untuk diri kita sebenarnya. Segala puji bagi Allah, kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Maksud dia pun untuk diri sendiri, bukan untuk si mati tersebut. Bukan golongan orang yang sesat, bukan juga golongan orang yang engkau murkai. Ya. Kemudian ada pula orang, kalau macam tu ustaz, saya buat dua-dua, boleh tak? Saya baca inna lillah, saya baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, kemudian saya baca Fatihah. Boleh tak? Dia kata buat dua-dua. Boleh, tapi sebenarnya cukup dah. Ya, cukup dah baca apa? Inna lillah dan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau baca dua-dua jadi panjanglah. Kalau betul haji, jadi panjang. Cuba lepas solat imam nak buat dua-dua. Yang sunnah Nabi yang imam baca tadi, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Saya nak buat dua-dua. Istighfar saya nak buat 33 juga. Istighfar 33. Apa lagi? Zikir-zikir yang boleh lagi. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Saya nak buat 100. Nak buat banyak kali. Boleh. Tapi lama-lama jemaah pun keluar kurang lama pula dah imam ni berzikir, aku nak pergi kerja ni. Kan? Pelik-pelik lah imam ni. Cukup lah 3-3 ni dah biasa, nak lebih-lebih buat apa pula? Nak buat macam-macam kan? Jadi yang Nabi ajar tu sebenarnya dah cukup. Tak beban sangat, tak ringan sangat. Habis tu kita nak sedekah apa pada si mati ni? Kata jemaah, nak sedekah apa, nak hadiah apa pada si mati?
hadiah yang paling utama adalah keluarganya sendiri. Sebab kata Rasulullah SAW, bila mati, idza matal insan inqata anhu amalu illa min thalath. Bila mati seseorang, terputuslah amalan kecuali 3 amalan. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah, kita sebagainya hidup, kawan ke anak ke tak boleh tolong. Yang kedua, ilmu yang tafawihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat, kita yang masih hidup boleh tolong. Anak-anak dia kena ingat balik ilmu yang ayah dia tinggalkan. Nah, jangan tinggal solat. Macam itulah. Aurat kena tutup. Nah, sembahyang jangan lambat-lambat. Nah, ingat pesan ayah. Subuh bangun awal pergi surau. Contohlah. Segala nasihat ayah dia tersebut dia buat. Setiap kali anak dia buat amalan nasihat ayah dia yang baik tersebut, ayah dia dalam kubur dapat manfaat. Ya, walaupun anak dia tak niat, ya Allah, aku sembahyang subuh ni aku hadiahkan pada ayahku. Kalau dia terlupa niat tersebut, confirm ayah dia dapat juga pahala. Sebab dia buat kerana ayah dia ajar. Yang tu kita boleh tolong. Siapa lagi? Anak murid. Kalau dia ni seorang guru, guru meninggal, aku ingat lagi ustaz yang meninggal arwah ajar, dia kata lepas kalau ada kematian tak payah baca Fatihah, inna lillah, kemudian Allah maghfir lahu warhamhu, dia ajar sekian-sekian kan. Setiap kali ada kematian dia sebut macam tu, setiap kali itulah arwah dapat manfaat. Itu contoh. Anak murid dia berapa ribu orang dengar. Anak murid dia amal, maka anak murid dia pun dapat manfaat walaupun tak niat. Itu maksudnya ilmu bermanfaat. Untunglah siapa yang menjadi guru yang mengajar, yang elok pada anak murid dia. Guru yang paling banyak pahala, tuan-tuan siapa? Tahu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Tak ternilai dapat manfaat. Ya, Rasulullah paling banyak pahala. Jadi itu ilmu bermanfaat. Itu yang confirm kita boleh tolong. Yang ketiga, wa waladun soleh, yang mula anak yang soleh yang mendoakan si mati. Ya. Jadi kita ni apa yang kita boleh tolong? Kita boleh tolong apa? Kita yang mati itu jiran. Kadang-kadang kita tak kenal, kadang-kadang kita kenal. Tengoklah dalam 3 benda tu ada tak termasuk kita? Sedekah jariah? Tak ada. Ilmu bermanfaat? Oh ada, masa minum kat kedai kopi dulu dia pesan pada aku. Ya, kalau bawa kereta jangan laju-laju. Aku dah tak laju dah. Contoh ilmu bermanfaat lah. Dapatlah dia. Contoh. Ya, kemudian anak soleh, kita bukan anak. Kita bukan anak dia. Kita kena fikir macam tu. Sedekah jariah kadang-kadang ada juga. Masa hidup dia ada bagi duit. Ini duit engkau buatlah sekian-sekian. Kita pun buat. Benda tu ada lagi kat rumah kita, dapat manfaat. Kan, dia buat rumah kita ke apa semua, dapatlah anak kita berteduh, maka dia dapat pahala berterusan. Perigi ke sekarang kan ada buat perigi dekat Kemboja, dekat Chad, dekat Afrika. Itu sedekah jariah berterusan. Selagi mana berguna, selagi itulah dia dapat manfaat. Ya. Baik. Boleh membuka penutup wajah mayat dan menciumnya, kata penulis. Boleh. Kalau dah ikat, dah solat, kemudian keluarga datang nak tengok, ada pengurusan jenazah tak bagi buka. Tak boleh. Tadi masa bagi peluang tak datang. Tak boleh macam tu tuan-tuan. Bagilah tengok. Ya. Sebagaimana juga Jabir yang membuka penutup wajah ayahnya setelah meninggal Nabi, setelah meninggalnya ayahnya, Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir ini seorang sahabat yang sangat rapat dengan Rasulullah. Dibuka penutup wajah. Dan Nabi tak larang depan Nabi. Orang dah siap dah nak kafan, nak tanam, dia pun buka wajah. Nabi tak larang. Ya. Ketika Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membuka kain penutup wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah baginda wafat dan mencium baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, ayah dan ibuku menjadi tebusan. Engkau sesungguhnya baik ketika hidup dan baik ketika mati. Ini kata Abu Bakar As-Siddiq. Ya. 3 tahun lepas tu Abu Bakar pula mati.
tanam di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi boleh kita buka wajah, tak ada masalah. Tapi jangan buat amalan khurafat. Antara amalan khurafat tuan-tuan, dulu-dululah kalau nak buka hijab mata masa mandi mayat, lalu bawah tempat orang mandi. Sebab rumah dulu-dulu kan bertiang. Saya nyaris buat. Dululah masa remaja belajar, sebab rasa nak tengok jin apa semua, khurafat. Tak boleh, itu amalan syaitan. Tapi dulu tak tahulah, nyari buat. Kemudian kalau nak apa tak tahulah, kalau nak kita ni tak takut hantu syaitan, ambil kapas penutup hidung mayat tu, tarik masuk hidung kita sedut, kemudian letak balik. Kamu akan jadi berani buat. Yang tu saya tak buat. Ya. Jadi itu antara amalan khurafat. Banyak orang Melayu dulu-dulu amalan khurafat, ambil air tu, ambil tanah kubur, macam-macam khurafat berlaku. Jangan. Sampai pergi Mekah pun ada ubat khurafat. Ambil kain, ambil kalabu Kaabah, duk kapak-kapak, lepas tu ambil gunting, balik kain kalabu Kaabah. Diyakini boleh melariskan jualan. Khurafat berlaku, syirik berlaku. Dia tak bergantung pada Allah, bergantung pada benda. Ambil tanah kubur dekat kubur-kuburan bakit dan macam-macam lagi lah. Sampai Malaysia macam-macam masalah dapat. Sahabat saya merawat dah rupiah, dia jampi orang baca Quran. Ada seorang ni dia sakit macam-macam, pelik lah, histeria apa semua. Lepas tu bila cek ayah dia kata anak tersebut, ayah kata dia ada ambil benda daripada Mekah. Apa dia tu dalam plastik, pergi ambil dalam kain, ambil tunjuk dekat ustaz. Ada batu, ada kalamu Kaabah apa semua. Inilah yang menyebabkan sakit histeria. Dia bergantung pada benda ni, syaitan pun datang. Jadi macam mana? Bakar semua tersebut, kalamu Kaabah apa semua. Kemudian batu pasir ada diambil, genggam. Dia pun kirim kepada mutawif lain. Masa pergi umrah, letak balik kat sana. Dan bertaubat. Pakcik kena bertaubat. Dia pun bertaubat, kena basuh dulu. Mula-mula tak nak terima, basuh. Bertaubat. Lepas kawan tersebut pulang, pakcik tu update semula, datang semula, alhamdulillah, hilang dah sakit-sakit. Ini bahana buat kerja syirik, kerja khurafat. Kemudian seterusnya, sabda Rasulullah SAW, ma minan nas min muslimin yutawaffa lahu thalathun thumma yablughul hinf illa adkhalahu Allahul jannah bifadli rahmatihi iyyahu. Tidaklah seorang muslim ditinggal mati 3 orang anaknya yang belum baligh, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam syurga dengan keutamaan rahmatnya kepada mereka. Makna al-hinf, kata penulis di sini, adalah belum melakukan maksiat, yakni belum baligh. Ya. Sekiranya anak meninggal, ibu bapa ni sabar. Disebutkan dalam hadis ni 3 orang meninggal, mak ayah dia sabar. Ya, mak ayah, anak-anak meninggal ni sebelum baligh lah. Mak ayah dia sabar, maka kata Rasulullah, kerana kesabaran dia Allah bagi rahmat mak ayah dia dapat masuk syurga. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baginda juga bersabda, ayyuma imra'atin mata, mana-mana wanita yang mati, mata laha thalathatun minal walad kanu laha hijaban minan nar, ataupun ditinggal mati 3 orang anaknya, nescaya mereka akan menjadi penghalang baginya daripada api neraka. Kemudian ada seorang wanita tanya, macam mana pula ya Rasulullah kalau 2 orang anak? Baginda menjawab, ya, 2 pun termasuk. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dua-dua ni, pertama kalau anak mati 3 orang biasa berlaku. Kalau kat Malaysia ni kalau aksiden mati terus 5-6 orang, 2-3 orang anak di dalam kereta, tinggal bapa hidup, tinggal mak hidup. Kalau si bapa tu dia sabar, sebenarnya drastik kematian tu boleh jadi gila. Boleh jadi gila seminggu tu. Tak semayang,
tak terurus diri. Tapi kalau dia sabar, dia boleh terima keadaan tersebut, semuanya ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar betul-betul, ya, maka Allah bagi syurga. Bukan senang tu tuan-tuan. Kalau kena kat saya belum tentu lagi boleh sabar. Besar pahala ni. Ini kalau kematian anak. Dalam hadis kedua, kalau mati ibu pun sama. Ya, kalau mati ibu, kalau mati anak, dalam hadis pertama menyebabkan syurga. Kalau kedua ni mati ibu atau mati anak, maka anak tersebut akan menjadi syafaat masuk syurga. Disebutkan dalam hadis yang lain, kalau seseorang ni kematian anak, maka dia ni akan tarik tangan mak ayah dia, tangan mak ayah dia masuk ke dalam syurga. Dalam hadis yang lain, tarik macam ni, kan? Rasulullah sebut dalam satu hari, sesiapa yang bersabar di atas kematian anaknya yang belum balik, maka anaknya akan memberi syafaat kepadanya, menarik ibu bapanya ke dalam syurga. Nabi pun dalam hadis sebut, Nabi tunjuk macam ni, tarik baju. Ya, itulah hadis yang saya baca bila ada kematian baby dekat Masjid Bandar Sutra, kan? Masa talqin pula. Jadi masa talqin saya tak talqin banyak-panjang, sebab baby meninggal, dia tak ada apa-apa, dia confirm syurga. Mak ayah dia sedih. Saya bercakaplah hadis Nabi, dengan syarat mak ayah dia kena sabar, solat jangan tinggal, jangan sedih-sedih sangat, kena terima ketentuan qada-qadar Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah setakat ni tak ada lagi yang teruk-teruk. Yang teruk-teruk semua menangis slow-slow, redha. Ya. Memang ada tuan-tuan, bila mati aksiden ni, anak dia ramai mati, ayah dia tak terus kerja, dah tak pergi, dah tak perlu kerja pergi. Itu antara ciri kurang sabarlah. Kerja tak pergi okey lagi, kalau tak solat, dah tak sabar. Saya pernah tengok satu video di Malaysia, isteri dia mati, hancur aksiden. Suami dia datang, ni suami sabar ni, suami datang, dia basuh darah, duduk bersila dekat tempat darah tersebut, pegang tasbih, dibaca Fatihah, baca Yasin, tengah jalan, bukan tengah jalan, tepi jalan lah, dia pun bertahlil, sedekah pada isteri. Itulah kegilaan dia, kegilaan suami dia. Ya, saya reda dengan apa ujian yang berlaku. Suami dia ni orang masjid surau lah. Jadi sebab dia dah biasa, dah berzikir, bertasbih, jadi dia tak tahu nak buat apa. Dia berzikir tepi jalan. Dia berzikir bukan macam ni dah. Dia berdoa, dia berzikir. Itulah sabar, cara sabar dia. Jadi kalau seseorang ni dalam hidup dia jenis tak sabar, jenis tak solat, bila berlaku kematian drastik, memang dia jenis tak sabar juga. Tapi kalau dia jaga solat, dia jenis sabar, dia tenang, insya-Allah bila kematian berlaku apa-apa ujian, dia akan jadi sabar juga, insya-Allah. Baik, kemudian seterusnya, bila selepas kematian, wajib memandikan jenazah. Bila mati seseorang, ada 4 perkara yang wajib. Pertama mandi, kedua kafan, pertama mandi, kedua solat. Pertama mandi, kedua kafan, ketiga solat, keempat tanam. Itu 4 perkara yang wajib ke atas jenazah. Bukan jenazah tu wajib, jenazah tu tak boleh bergerak. Orang hidup wajib, dikira fardu kifayah. Kalau dalam satu kampung tersebut tak ada seorang pun buat, satu kampung berdosa. Satu kampung berdosa, ya. Walaupun yang si mati tersebut penjahat yang paling jahat dalam kampung. Memang ada dalam satu kisah pada masa dahulu, ada seorang ni Muslim mati. Bila mati, ditinggal dalam rumah. Orang kampung semua tak nak turun, sebab dia kata si mati ni memang jahat masa hidup. Dia banyak buat jahat pada orang kampung. Tak ada seorang turun tolong. Maka keluarga pun sedih. Kalau zaman dulu bolehlah telefon, sama sekarang boleh telefon. Zaman dulu nak telefon siapa? Keluarga. Maka ada seorang datang, orang kampung juga, dia tolong. Dia seorang je tolong keluarga, mandi, kafan. Memang tak ada orang nak solatkan dia, tak ada nak kafan, dia pun urus tanam, ya. Maka keluarga pun tanyalah, "Wahai fulan, kenapa engkau tolong, orang lain tak nak tolong?" Kata keluarga dia,
memanglah dia jahat, masih hidup aku tahu dia jahat. Tapi semalam aku bermimpi dia bertaubat kepada Allah sebelum kematian. Dia pernah buat amal soleh ini, amal soleh ini, amal soleh ini, orang tak tahu. Dia sempat bertaubat. Jadi Allah bagi aku petunjuk mimpi tersebut. Aku yakin dia ni husnul khatimah. Ya. Jadi orang kampung yang tak turun tu boleh jadi berdosa. Sebab apa? Dia telah meninggalkan fardu kifayah. Itu kewajipan kepada yang masih hidup. Samalah ketika mencium jenazah ni dah diambil wuduk kan. Tiba-tiba isteri dia datang cium pula. Maka orang kampung pun bising. Dah ambil wuduk cium, balik batal solat jenazah. Tak batal tuan-tuan. Yang batal isteri dia yang masih hidup. Yang meninggal tak ada apa-apa. Dia tak ada kewajipan apa-apa dah. Sebenarnya tak wajib pun ambil wuduk kepada si mati. Tak wajib. Yang wajib 4 perkara: mandi, kafan, solat dan tanam. Tapi ambil wuduk, sebenarnya ambil wuduk tu dah termasuk dalam mandi sendiri. Ya, tak ada masalah. Baik. Memandikan jenazah, hendaklah mandi daripada orang yang faham tentang cara mandi tersebut. Alhamdulillah. Kemudian memandi jenazah dengan bilangan ganjil. Bilangan ganjil ni kata Ummu Atiyah radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para wanita yang memandikan jenazah anak baginda, yakni Zainab, irsilnaha thalatha, mandikanlah dia 3 kali, atau khamsa, ataupun 5 kali, atau akthar min zalik, ataupun lebih daripada itu. In ra'aitunna zalika bima wasidr. Ya. Kalau kamu memandang perlu lebih lagi, kamu tambahkan air dengan sidir, daun bidara sidir. Waja'alna fi akhir kafura, jadikanlah air terakhir sebagai air kapur barus. Au syai'an min kafur, ataupun siram dengan air terakhir dengan air daripada sesuatu daripada kapur barus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilangan ganjil itu macam mana? 3 kali kanan, 3 kali kiri. Jadi macam itulah. Zaman dulu air pakai gayung kan. Zaman sekarang dekat masjid Surau pakai air pipe je. Air pipe tak dikira gayung kan. Tak tahu berapa kali sebab tak putus. Jadi dia pun buat syarat lah. 1, 2, 3. Ambil syarat sunnah. Nabi suruh buat 3 kali kan? 1, 2, 3. Kaki pula. Nabi kata kalau perlu lebih lagi pun tak apa. Tapi ganjil, kata Rasulullah SAW. 5 ke 7 ke. Tapi janganlah sampai membazir. Zaman Rasulullah dia tak membazir. Air tak banyak. Zaman sekarang air pipe jangan buka besar-besar. Sunat mencampurkan air dengan daun bidara kerana disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bidara pula? Sebab bidara ni dia ada macam ejen pencuci sikit. Jadi zaman sekarang boleh kita ganti dengan sabun ataupun tambah dua-dua terus. Ya, sabun sekali, bidara pun sekali. Mencampurkan kapur barus pada air mandi. Kerana kapur barus dapat mewangikan badan mayat. Sekarang bukan kapur barus, siap letak minyak wangi lagi. Ya, semua benda tersebut dibenarkan. Kemudian mulai daripada tubuh jenazah sebelah kanan, anggota wuduknya. Ya, sabda Rasulullah SAW, mulailah daripada tubuhnya belah kanan dan anggota wuduknya, kata Rasulullah SAW. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Dan sunat memberi wewangian, minyak wangi. Apa yang wangi lah? Sekarang ada minyak atar dan ada juga serbuk terpulang. Sabda Rasulullah SAW, wala tuhannithu, janganlah kamu memberinya wangian, wala tuhammiru ra'sahu, dan janganlah kamu menutup kepalanya. Sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ini bagi jenazah yang meninggal ketika mengerjakan haji. Tak boleh bagi wangian. Tapi selain daripada ibadah haji, boleh bagi wangian. Jenazah ketika mengerjakan haji dan juga ketika mati syahid, tak boleh letak wangian dan tak boleh mandi. Tapi jenazah haji boleh mandi, tapi tak boleh letak wangian. Ya, nanti dibangkit dalam keadaan dia mengerjakan haji. Sekarang ni musim ni. Baik. Kemudian menguraikan rambut jenazah, alhamdulillah. Menyikat rambut jenazah, ini semua yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW.
membuat kain di belakang badan jenazah, gosok jenazah 3 kali, dan menutup aib jenazah. Kadang-kadang jenazah ni badan dia ada aib, ada kutis ke, ada sopak ke. Jadi si mandi ni kena diam, tak boleh cakap sepatah pun. Dia bawa rahsia tersebut sampai mati. Ya, sampai mati. Insya-Allah confirm Allah akan tutup aib dia di akhirat kelak. Banyak aib kita ni Allah akan tutup. Sebab itulah ramai orang yang meninggal ni dia mengharapkan keluarga dia mati. Keluarga dia mati, keluarga dia mati. Keluarga dia sendiri mati. Sebab apa? Bila keluarga mati, ada aib, tak malu anak yang tengok. Jadi kepada anak-anak ni, kalau boleh belajar mandi jenazah sekali-sekala, bawa mandi jenazah sekali-sekala. Bawa mandi jenazah supaya mandikan kita. Pesan dekat dia, nanti kalau ayah mati, ayah nak kau mandi ayah. Jangan tanya boleh, tak boleh. Ayah nak kau mandikan ayah. Bagi arahan terus, biar dia alert. Asal tengok kematian, teringat ayah. Asal kematian, teringat ayah. Macam ayah saya, dia tengok bila mati, dia kata apa? Kalau ayah mati nanti, ayah nak mu jadi imam ayah. Mu jadi imam semayang ke ayah. Dia tak suruh mandi pun. Dia semua macam itulah. Itulah semua. Jadi saya pun bila ada kematian, saya tengok. Ada semayang jenazah, saya tengok ayah. Ayah suruh jadi imam. Satu hari mati sungguh. Mati sungguh, saya ada dekat Rawang, masa kat Tengan. Memang mandi tak sempat lah dalam perjalanan. Sampai-sampai semayang Jumaat, mati malam Jumaat. Sampai-sampai dekat masjid, jenazah dah dibawa ke masjid. Saya pun tu pergi masjid, lepas solat Jumaat, tu jadi imam solat jenazah. Itu yang diinginkan oleh arwah ayah. Jadi tuan-tuan pesan pada anak-anak laki-laki itu, start daripada awal lagi, nanti dia akan alert. Ada kematian ke, ada mandi ke, solat jenazah, dia akan ingat ayah. Automatik dia belajar. Tapi kalau tak pesan apa-apa, dia relax lah dengan dunia dia, dengan kerja dia. Sebab tu lah ramai orang meninggal, jarang ada anak-anak tolong solat. Jarang solat jenazah. Jangan juga ada keluarga mandi. Ada lah ramai juga mandi, tapi solat tak berani. Solat tak berani. Ada yang berani tapi doa, minta imam doa, okey lah tu. Solat tapi minta imam doakan. Jadi itu antara pendidikan kepada anak-anak kita, mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Wallahu a'lam. Cukup dulu sekadar ni, yang baik daripada Allah, kurang lemah saya mohon maaf. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.